Assalamualaikum semua, nama aku Shadows and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah misteri, paranormal dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, so mula-mula sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana masih diberikan peluang untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadan. So masih kita diberi kesempatan untuk berpuasa dan meningkatkan lagi keimanan kita terhadap Ilahi. So pada hari ini, aku nak berkongsikan dengan korang satu kejadian misteri yang pernah berlaku di Malaysia. So, kejadian ni selalunya korang dengar berlaku di tempat seperti US, Mexico. Tapi dekat Malaysia ni, sekali-sekala kita dengar lah perkara-perkara seperti ini berlaku. Alright, salah satunya adalah perkara seperti penampakan UFO, ataupun makhluk asing, yang semua benda tu lah. So macam kita dekat Malaysia ni, perkara ni bukan sesuatu yang biasa kita selalu dengar. So kali ni ada satu kejadian misteri yang pernah berlaku, adalah sangkut pautnya dengan kejadian di langit-langit lah. Macam tu lah kisah dia. Alright, so kalau korang nak tahu kejadian misteri yang pernah berlaku di Malaysia satu ketika dahulu, jom let's go. Okay, so macam aku cakap tadi, aku akan berkongsikan dengan korang satu kisah misteri yang pernah berlaku di Malaysia satu ketika dahulu, di mana pada tahun 1992, sekumpulan pelajar seramai 200 orang termasuk guru-guru di sebuah sekolah agama telah nampak sesuatu yang aneh di langit, ataupun boleh dikatakan imej-imej yang pelik di langit. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 26 objek aneh yang diorang nampak di langit pada waktu itu. So antara bentuk-bentuk yang diorang nampak, untuk bagi sedikit idea lah, okay, antaranya adalah bentuk janin bayi, bentuk mayat yang dikafankan, dan banyak lagi, which nanti aku akan kongsikan dengan korang lah apa lagi yang image yang diorang ni nampak. So macam aku cakap tadi, peristiwa ni berlaku pada 9 Oktober 1992, di mana sekumpulan pelajar, dalam lebih kurang 200 pelajar termasuk guru, telah nampak objek yang aneh ataupun misteri di langit selama 4 jam. Kira diorang nampak objek di langit dalam pukul 11.30 sehingga pukul 3 pagi. So penampakan ni berlaku ketika pelajar sekolah ni, termasuk guru-guru tersebut, dalam perjalanan pulang ke asrama diorang selepas menghadiri satu kelas prep ni lah. Ada satu kelas yang diorang hadir, dan dalam perjalanan pulang di mana diorang terserempak dengan objek aneh yang di langit ni. And apa yang buat benda ni lagi pelik, right? Objek yang diorang nampak dekat langit ni berlatar belakangkan berwarna merah tau. Yang macam korang semua tahu, bila malam mana ada warna merah melainkan light pollution daripada bangunan-bangunan ke apa, dan korang akan nampak keoren-orenan macam tu lah. Tapi warna merah memang tak lah kan. And plus pada malam tu juga memang telah dikonfirmkan bahawa tiada kelihatan satu bulan maupun bintang yang berada di langit. So memang malam tu consider patutnya gelap lah. Tapi apa yang dinampakkan oleh pelajar-pelajar tersebut, image-image yang diorang nampak berlatar belakangkan berwarna merah. Oh, lain macam diorangnya penglihatan ni. So macam aku cakap tadi, dalam masa 4 jam macam tu, macam-macam image yang pelajar-pelajar ni nampak. So macam aku cakap tadi, antara image yang diorang nampak adalah bentuk janin bayi, and then penampakan seperti mayat yang sedang dikafankan, rambut perempuan yang sedang ditarik, sayap burung berkibar, wajah perempuan yang seperti khinzir, kala jengking, dua orang sedang bergaduh kemudian bersalaman, lelaki berserban bersujud menghadap ke arah Kaabah, sementara ada beberapa lagi ramai nampak seperti manusia lain yang membelakangkan Kaabah, and macam-macam lagi. So dia image dia macam ni. Okay, macam korang tengah nampak ni sekarang So kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh search dekat Google dengan jelas lagi gambar ni. Korang boleh tengok bentuk-bentuk yang orang pelajar-pelajar ni nampak pada malam tu. Oh, and satu lagi aku lupa nak cakap, benda ni berlaku di Klang tau. Okay, satu sekolah agama di Klang. And apa yang menarik lagi,
Okey, kita tak tahu time tu benda ni satu benda yang betul ataupun tidak. Tapi apa yang interesting yang berlaku pada waktu tu is disebabkan image-image ni, ramai penduduk-penduduk di Kelang ataupun di sekitar kawasan tersebut, diorang dah mula taksub dengan image-image tersebut, sehingga kan ada yang beranggapan atau meramalkan bahawa ada mungkin akan berlaku satu banjir kilat besar di Kelang, sampaikan diorang siap mengutip derma untuk membina 3 buah kapal untuk penyediaan sebelum banjir tersebut berlaku. So bayangkan image-image yang pelajar sekolah ni nampak, dia jadi macam viral lah. Okey, bukan sekadar viral, sampai masuk surat khabar semua, and then ramai pula orang time tu tengah taksub dengan image-image ni. Diorang panik, diorang menggelabah apa semua, menganggap benda buruk akan berlaku dekat Kelang, which is banjir. So diorang mengutip derma banjir kilat untuk membina 3 buah kapal. Gila diorang punya panik ni tahap next level lah. Padahal diorang hanya nampak image-image di langit And benda tu tak berhenti di situ saja tau. So mana-mana image pelajar-pelajar ni nampak, bila diorang ceritakan bentuk image tersebut, ada yang melukis gambar tu semua and membuat duit melalui gambar tu. And plus pada masa tu benda ni jadi satu insiden yang boleh dipercayai. Sebab apa? Jabatan Agama Islam Selangor pada waktu itu, diorang mengeluarkan satu statement yang mengatakan kelihatan objek-objek aneh yang di langit tu merupakan satu hikmah daripada Allah. And also pihak JAIZ juga menemu ramah beberapa pelajar, okey, termasuk guru-guru juga. Cerita yang diorang sampaikan kepada JAIZ tak bercanggah tau. So memang apa yang diorang cerita seorang-seorang tu sama, tak lari jalan cerita dia. So ini yang membuatkan pihak Jabatan Agama Islam Selangor macam confident lah, yang kata yang semua bercakap benar. Tapi disebabkan keadaan menjadi tak terkawal, semua orang dah start panik, and then macam cakap tadi, dengan pembinaan kapal lah, dengan kutipan derma lah, macam-macam. Sampai benda ni pihak Jabatan Perdana Menteri pun terlibat. Terlibat bukan dari segi apa, terlibat dari segi mengeluarkan kenyataan pasal insiden yang berlaku ni. So selepas beberapa penyiasatan yang lebih mendalam dalam kes ni, okey, lepas banyak kali siasat, akhirnya pihak Jabatan Perdana Menteri mengeluarkan satu kenyataan, iaitu objek-objek yang dilihat di langit, alright, merupakan satu penipuan. Sudah penipuan pula. Tadi dah betul, sekarang satu penipuan pula. So macam mana boleh jadi penipuan? So laporan yang diorang keluarkan juga mengesahkan yang objek di langit tu hanyalah khayalan sekumpulan pelajar hasil daripada pendewaan diorang terhadap seorang guru kat agama sekolah itu yang menyebarkan ajaran sesat. Sudah agama, sekolah agama pula ada ajaran sesat pula kat dalam tu. Kacau. So siasatan JPM, Jabatan Perdana Menteri ni, diorang mengesahkan bahawa disebabkan terdapat ajaran sesat yang sedang berlaku di sekolah agama tersebut, so ramailah pelajar-pelajar yang dekat sekolah tu di brainwash untuk memberikan statement yang palsu dengan mengatakan diorang ni ternampak objek-objek yang aneh di langit tu. Tapi kita tak tahu sama ada benda tu betul ataupun tidak. Dan yang objek-objek yang di langit tu lah, bukan yang agak ajaran sesat tu, objek yang di langit tu. Sebab yang nampak ni 200 pelajar ni. And plus time tu pula tak ada pula kamera nak ambil-ambil macam zaman sekarang ni. Benda pelik berlaku, kamera on low kan. So macam zaman dulu memang tak ada apa-apa lah. So diorang hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh sekumpulan pelajar tersebut. And then plus macam aku cakap tadi, 11 orang pelajar termasuk 4 orang guru yang ditemu ramah, and semua cerita diorang tak bercanggah. So lagilah membuatkan statement ni menjadi satu kenyataan yang betul. And lepas penyelidikan oleh JPM, dan diorang mendapati yang semua ni satu penipuan. And bukan takat tu je, JPM juga mengesahkan ada seorang ustaz ni, okey, dia yang terbabit pada malam tu, and dia ni menyebarkan satu ajaran, iaitu ajaran Sulaiman bahtera Nabi Nuh. So di situ mana benda start to make sense lah, dengan pembinaan kapal lah, banjir kilat semua, dengan beranggapan yang dunia akan berakhir. So in the end, benda ni okey, dia misteri satu hal lah.
Sebab macam aku cakap tadi, kita tak tahu apa yang pelajar tu nampak. Ada kemungkinan ada penampakan objek-objek yang di langit yang diorang nampak, tapi sebab keadaan menjadi tak tentu arah, okey, keadaan start to panic, orang start bina kapal lah apa, dan dapat pula ustaz yang sedang, ada seorang ustaz ngajar ajaran sesat, okey. So benda ni end up jadi kacau lah, jadi tak betul. So, kesimpulannya, susah sebenarnya nak merumuskannya sama ada peristiwa ni benar-benar berlaku atau tidak. Ditambahkan dengan kenyataan JAIS dan JPM yang bercanggah, yang memeningkan rakyat. Tu biasa lah. Alright, aku tak nak sentuh topik tu, tapi ialah. Tapi walaupun kisah objek yang dinampak di langit ni dah berlaku lama dah, pada tahun 1992, namun ia masih menjadi satu misteri di negara Malaysia. Alright, so aku harap korang terhibur dengan konten pada hari ini. Okay, aku pun tak expect adalah berlakunya insiden misteri seperti apa, penampakan objek-objek aneh di langit ni. Okay, macam aku cakap tadi, kita tak tahu benda tu betul atau tidak. Banyak benda yang bercanggah, and then statement yang dikeluarkan pula oleh pelajar-pelajar tu macam ni, and then lepas tu ada insiden ajaran sesat lah, apalah semua. Siap bahtera, bukan bahtera, siap kapal untuk bersiap sedia untuk banjir semua. Tapi yalah, macam aku cakap tadi, benda-benda ni benda misteri. Misteri ni kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak, tapi kita hanyalah anggap benda tu satu perkara yang kita tak payah nak semak fikir lah. Okay? Kalau benda tu berlaku. Kalau benda tu tak berlaku, dan tak ada impact pada kita pun. Kita tak rugi apa-apa, kita tak untung apa-apa pun daripada insiden tersebut. So, aku harap korang suka pada konten pada hari ni. Alright, and kalau korang suka pada konten hari ni, korang boleh tekan butang like, share and subscribe. And tak lupa juga, korang bolehlah tinggalkan segala komen yang di bawah, supaya kalau ada kekurangan dari pihak aku, korang bolehlah highlightkan, at least aku boleh perbaiki jalan penceritaan aku. Oh, and satu lagi aku nak berkongsi, aku ada juga dapat beberapa komen berkenaan dengan topeng yang aku tengah pakai ni. Ada yang cakap, buanglah topeng tu kalau nak bercerita semua benda tu. Okay, number one, aku pakai topeng ni satunya adalah untuk privacy aku. Okay, aku tak nak orang tahu siapa muka aku ataupun siapa nama aku semua. Sebab itulah aku gunakan gelaran Shadows, and aku memakai topeng. Sebab apa? Yang pentingnya adalah message dan juga konten yang aku ceritakan. Itu yang penting. Alright, raut wajah aku yang sekadar kat sini tu okey lah, sikit-sikit dah lah. Alright, mungkin lah, mana tahu satu hari nanti kalau aku sampai 1 million subscriber ke, okey lah, mungkin aku akan buka lah topeng aku ni, mana tahu kan. And by the orders of the Shadows, tak lupa juga, jangan tinggal puasa melainkan uzur, and stay safe, stay healthy, and as always, Assalamualaikum.